sokong jangan membau rebah. Kemarin, kedengaran suara yang tidak enak didengar apabila Parti Komponen Barisan Nasional BN, MCA menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melepaskan jawatan sebagai Menteri Keuangan untuk memberi tumpuan kepada pentadbiran negara di tengah desas-desus mengenai perombakan kabinet. Jurucakap parti itu, Mike Chong berkata, Anwar sebaliknya perlu melantik Menteri Keuangan kedua yang boleh memberi tumpuan kepada hal-hal ekonomi sekaligus membolehkan Anwar memberi tumpuan kepada urusan pentadbiran negara. Beliau berpandangan Anwar perlu mengambil langkah itu memandangkan rakyat pada masa ini dihimpit kenaikan kos sara hidup dan pendapatan tidak meningkat sedangkan kerajaan tiada arah tuju ekonomi yang jelas. Berkaitan itu, kami menyeru Perdana Menteri mempertimbangkan untuk mengambil pilihan yang disebutkan di atas untuk memberi tumpuan yang lebih baik dalam menyelesaikan dilema ekonomi negara, katanya dalam satu kenyataan. Chong yang baru-baru ini dipilih sebagai timbalan Ketua Pemuda MCA turut mencadangkan agar Anwar memecat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu kerana didakwa hanya menimbulkan kontroversi dan gagal melaksanakan tugas mereka. Menerusi kenyataan dalam versi bahasa Cina, Chong juga meminta Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming ditukar. Beliau mendakwa Rafizi gagal mengukuhkan ekonomi negara dan pendapatan rakyat, sebaliknya meminta orang ramai memasak sendiri di rumah dan tidak makan di luar. Untuk rekod, dalam wawancaranya dengan Malaysia Kini pada September lalu, Rafizi tidak menggesa orang ramai untuk memasak di rumah. Rafizi berkata orang ramai menjadi ketagih untuk makan di luar sehingga mengurangkan pendapatan boleh guna mereka. Bagaimanapun, kata Rafizi, rakyat tidak boleh dipersalahkan, sebaliknya menyalahkan perkara itu kerana dasar kerajaan terdahulu. Selain itu, Chong berkata Muhammad Sabu pula gagal menyelesaikan masalah kekurangan telur dan beras yang dihadapi negara. Dia bukan saja gagal menghalang masalah ini daripada berlaku, malah juga gagal menangani kenaikan harga barangan keperluan harian yang mendadak, katanya lagi. Sementara itu, Chong berkata Nga perlu digugurkan daripada kabinet kerana terus bertindak seperti ahli politik pembangkang walaupun kini menjadi menteri. Beliau merujuk tindakan Nga memalukan mendiang aktris Hong Kong Lydia Sham semasa ceramah dalam kempen pilihan raya kecil di Pelangai dan meletakkan logo DAP pada cek olok-olok ketika menyampaikan sumbangan kerajaan kepada beberapa sekolah. Dia telah mencemarkan imej kabinet dengan teruk dan merupakan salah seorang menteri yang mesti dipertimbangkan untuk digantikan, kata Chong. Sebagai respon, ada beberapa figura dalam kerajaan perpaduan yang cuba menenangkan kegelojohan pemimpin pemuda MCA itu yang disifatkan terburu-buru mencadangkan beberapa kementerian dirombak termasuk Kementerian Keuangan. Ahli Parlimen Batu Pahat, On Abu Bakar menegur Chong dengan berkata, sebagai rakan komponen dalam kerajaan perpaduan, pemuda MCA seharusnya memberi fokus kepada usaha menguatkan gabungan 19 parti itu dan bukan sebaliknya. Sebagai rakan komponen, tidak wajar kenyataan sebegitu dibuat. Saya fikir pemuda MCA seharusnya membuat perkara memperkukuhkan kerajaan perpaduan dan bukan membuat kenyataan melulu seperti itu, katanya ketika dihubungi Suara Keadilan. On memuji prestasi yang ditunjukkan oleh 3 kementerian yang dipertikaikan yang berusaha membantu meningkatkan prestasi negara. Tambahnya lagi, walaupun ekonomi negara pada ketika ini berdepan dengan pelbagai cabaran, namun dasar yang diperkenalkan oleh 3 kementerian itu mampu menyelesaikan masalah yang berbangkit selain mengukuhkan ekonomi negara. Kalau kita lihat Kementerian Ekonomi dan Kementerian Keuangan, banyak program dan dasar yang mereka lakukan seperti dasar ekonomi madani, jelas menetapkan sasaran negara untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Selain itu, isu kekurangan beras putih tempatan pun semakin memulih dan Kementerian Pertanian telah memberi jaminan meningkatkan pengeluaran padi negara supaya isu bekalan tidak berulang lagi. Walaupun kurang setahun kerajaan perpaduan wujud, tetapi kita lihat banyak dasar dan inisiatif baru yang dibuat. Jadi berilah peluang untuk mereka buat kerja, katanya lagi. Sesungguhnya menyuarakan pandangan dan pendapat itu merupakan sesuatu yang sangat positif demi kemajuan dan perjalanan yang baik.
tak berurus negara. Sesiapa saja boleh memberi pandangan asalkan ianya berniat untuk memperbaiki kesilapan dan kekurangan demi kebaikan bersama. Namun rasanya alasan yang diberikan untuk menukarkan menteri bagi 3 kementerian itu dilihat tidak berapa kukuh, malah dilihat sedikit gelojoh. Ini kerana kerajaan perpaduan kini dilihat sedang bergelut secara berhemah dan berhikmah untuk kebaikan ekonomi negara di samping terus ambil peduli permasalahan rakyat yang perlu diselesaikan. Kami yakin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para Menteri Kabinet mempunyai ramuan terbaik untuk membina negara. Kepada Chong dan On, rakyat amat menghargai pandangan dan teguran ikhlas anda berdua. Terima kasih yang tidak terhingga, moga ianya membawa kebaikan untuk negara. Namun perlu juga diingat sahabat yang jujur adalah sahabat yang menegur dengan penuh ikhlas, umpama cermin yang tidak pernah menipu. Tetapi sahabat yang tidak ikhlas, sokongannya akan membawa rebah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.